أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعنت الوجوه للحي القيوم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan rahmatnya. Kita masih lagi diberi ruang juga peluang untuk kita sama-sama berada dalam kuliah online di live FB Surah As-Sadiqin. Jadi saya di sini hendak berkongsikan sedikit ilmu mengenai sempurnanya dalam solat. Jadi bila kita kata sempurnanya dalam solat, dia ada banyak sempurna. Salah satu kita nak sempurnakan solat kita, kita sempurnakan rukun dalam solat kita. Maka saya akan petik satu daripada rukun, iaitu rukun yang berkaitan dengan rukun qauli. Yang mana ramai di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, ramai yang orang kata sambil lewa je rukun qauli ni. Sedangkan benda tu dia sesuatu rukun yang mana pentingnya. Kalau kita tak buat rukun maka tak sah, maka tak sempurna solat kita. Yang boleh menyebabkan kadang-kadang solat kita itu tidak menjadi sah. Kan? Okay. Jadi saya akan mendalami sedikit tentang rukun qauli ini, tapi tak adalah dalam sangat. Cuma saya nak perbetulkan, orang kata lebih kepada refresh balik, sebab sebelum ni kita dah belajar tentang rukun qauli ni, tapi cuma kita nak refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Mana tahu kod-kod ada yang kita nak tambah baik balik, kan, kita punya rukun kita. InsyaAllah kat situ Allah pandang kita, sebab kita usaha nak bagi rukun kita tu betul, rukun dalam sembahyang tu dengan sempurna. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya terus kepada kita punya rukun qauli, yang mana rukun qauli ni dia ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat ke atas Nabi selepas tahiyat akhir, dan yang kelima salam yang pertama. Okey, sebelum kita masuk kepada rukun qauli, ada sedikit orang kata, kalau kat rumah ni ada pensel dengan ada kertas kan? Okey, kita tulis sikit. Sebelum kita nak masuk pada rukun qauli ni, ada sedikit poin yang kita boleh ambil ya. Okey, dia ada 6 jangan Okey. Tuan-tuan dekat rumah, tuan-tuan boleh tulis. Okey. Jadi 6 jangan. Kalau kita buat 6 jangan ni, maka jahanamlah solat kita. Okey. Jadi 6 jangan ni, yang pertama jangan tukar huruf. Okey, jangan tukar huruf. Yang kedua, jangan tukar baris. Jangan tukar baris. Yang ketiga, jangan tambah huruf. Jangan tambah huruf. Yang keempat, jangan buang huruf. Jangan buang huruf. Yang kelima, jangan tambah syaddah. Jangan tambah syaddah. Yang keenam, jangan buang syaddah. Jangan buang syaddah. Okey. Jadi 6 jangan tu kalau kita buat dalam solat kita, dalam rukun qauli kita, maka jahanam solat kita. Okey. Jadi kita kena jaga benda ni. Kita kena baca dengan betul dan tepat. Kita baca dengan betul pada makhraj dia, juga tepat pada tempat keluar huruf tu. Okey. Jadi kita masuk pada rukun qauli yang pertama, iaitu berkaitan dengan lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram. Iaitu lafaz dia punya kalimah dia ada 2 je, Allah dengan akbar. Jadi 2 lafaz ni dia nampak simple, tetapi banyak di antara kita silap. Banyak di antara kita yang silap. Ada yang main sembelewa je. Kadang-kadang dia tak sebut pun kalimah Allah dengan akbar. Sebab apa? Sebab tu rukun. Jadi pentingnya rukun ni, bila kita kata rukun qauli ni dia percakapan ataupun kita punya percakapan kita dalam solat. Maka kalau kita cakap dengan orang, mesti ada keluarkan suara, betul tak? Kan? Mesti kena ada keluarkan suara. Macam tu juga qauli ni, rukun qauli ni. Kita kena keluarkan suara
huruf. Jadi suara huruf ni dia tak boleh terlalu kuat masa kita tengah solat ni. Dia tak boleh terlalu kuat dan tak boleh terlalu perlahan sampai tak dengar di telinga kita. Yang dipanggil sebagai bacaan sir. Bacaan sir. Okay. Jadi paling kuat pun kita boleh baca, orang di sebelah kita, yang di sebelah kiri dan kanan sahaja boleh dengar. Lebih daripada tu, orang ketiga kita di sebelah kiri dan orang ketiga kita di sebelah kanan dengar, maka dia jadi makruh. Kalau didengari sampai ke imam, maka dah jadi, hukum dia jadi haram. Jadi kita kena jaga kita punya intonasi suara kita tu semasa kita melakukan rukun qauli tersebut. Okey. Jadi kita masuk pada rukun qauli yang pertama, iaitu Allahu Akbar. Saya akan terangkan sedikit kesalahan, okey, yang mana biasa masyarakat buat, yang saya sendiri dengar di telinga saya. Okey. Jadi ini kesalahan yang pertama. Okay, dengar betul-betul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, itu kesalahan pertama. Ada 3 kesalahan yang saya dengar. Yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nampak? Dia sebut Allah saja. Akbar hilang. Akbar dalam hati. Okey. Jadi ketiga kesalahan tu tak boleh diguna pakai di dalam solat. Yang boleh diguna pakai ialah kita kena sebut semua tu Allah dengan Akbar. Okey. Jadi saya akan terangkan bacaan yang betul menggunakan buku ni. Okey. Jadi semua nampak Okey, insya-Allah. Okey. Jadi kita tengok pada kalimah Allah, hamzah wasal, selepas hamzah wasal ada lam sukun. Dekat kalimah Allah tu ada lam sukun. Tapi dia tak tunjuk sukun lah, dia tak ada tanda sukun. Okey. Selepas lam sukun tu dia ada atas dia ada lam syaddah. Allah, hamzah wasal, ni nama dia hamzah wasal. Alif atas dia ada kepala sad. Tu nama dia hamzah wasal. Yang mana kita kena bariskan dengan baris fathah jika selepasnya ada lam sukun. Jadi hamzah wasal baris fathah hanya untuk lam sukun sahaja. Okay, boleh faham tak? Okey. Kemudian cara kita nak sebut Allah tu sendiri. Cara kita nak sebut hamzah, hamzah dia keluar di pangkal halqum. Pangkal halqum. Kita punya halqum ni dia ada 3 bahagian. Pangkal halqum, tengah halqum, hujung halqum. Jadi hamzah dia keluar di pangkal halqum. Okey. Pangkal halqum. Jadi kita kena tekan sikit kat sini, kemudian kita senyum sikit. Jangan senyum sikit. Kemudian ada syaddah di atas lam, kita tekan Allah. Okey. Dan kita panjangkan. Kalimah Allah tu kita panjangkan. Jadi masa lafaz takbiratul ihram ni tak kisahlah kita nak panjang apa-apa, tapi janganlah panjang sampai 26 harakat. Kan? Lepas habis kita akbar tu tiba-tiba tengok imam dah rukuk dah. Kan? Panjang sangat, jangan panjang sangat sebab kita nak masukkan sekali dengan niat, kan? Jadi dia panjang benda tu. Tapi jangan, kita kena ada, orang kata, ada pengetahuan sikit tentang niat dalam solat ni. Kan? Macam saya sendiri saya akan buat praktikal sebelum solat. Saya akan cakap slow-slow macam bacaan sir. Saya akan cakap macam ni. Saja aku solat fardu asar, imam lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu asar, imam lillahi ta'ala. Kita cakap 3 kali, kemudian kita terus angkat takbir. Maka bila yang benda kita cakap tu, dia akan terus masukkan niat kita. Bila kita kata Allah, dia akan masuk terus dekat dalam hati kita. Saya dah try dah. Tapi sebelum ni saya tak biasa lagi. Masa ustaz saya cakap macam tu, baru saya try. Saya cuba. Sebab saya betulkan yang biasa saya buat tu dan biasakan yang betul. Benda tu yang saya terapkan dalam minda saya. Okey. Kemudian pada kalimah Allah, kalau ikutkan dia punya tajwid dia kan, ada alif, tak ada alif kan? Tak ada alif. Kalimah Allah dia tak ada alif. Ikutkan dia pendek lah kan? Allahu Akbar, betul tak? Tapi kita kena panjang sebab pada tulisan ia tidak ditulis, tetapi pada orang kata pada kita punya bacaan ia mesti kekal panjang. Sebab apa? Sebab ulama nak membezakan kita dengan salah satu kalimah lagi. Dengan satu kalimah iaitu kalimah Al-Lata. Al-Lata ni nama berhala, ada dalam Al-Quran. Kan? Kalau adik-adik tahfiz kita yang dengar ni Al-Lata ni memang dia tahu. Cuma saya tak ingat surah mana.
Saya tak ingat. Allata. Allata dia je alif lam lam atas ada syaddah, depan dia tu ada alif kecil. Jadi ulama nak membezakan situ kalimah Allah dengan kalimah Allata. Allata ni orang zaman jahiliah duk sembah dulu tu kan. Tu nama berhala orang zaman jahiliah duk sembah dulu. Jadi ulama nak membezakan, ulama tak letak alif kecil dekat kalimah Allah. Okey, boleh faham insya-Allah. Okey. Kemudian hu. Hu. Ni nama dia ha simpoi. Kalau orang dulu-dulu dia panggil ha besar. Tapi ni orang panggil ha simpoi dah senang. Dia ada dua ha. Ha simpoi situ, ha pedas situ. Okey, jadi ha simpoi ni dia keluar kat mana? Dekat halqum juga. Dia dekat halqum juga. Hu. Dia bunyi hu ni dia macam penat. Dia macam penat. Kita tengah macam kita lepas baru lari ke apa kan. Kan? Tu Allahu hu di pangkal halqum. Kemudian akbar, bukan huwa. Huwa salah bukan waw. Bukan waw tapi hamzah. Yang ni pula, hak ni pula hamzah qata'. Hamzah yang atas dia ada kepala ain. Kan? Tu nama dia hamzah qata'. Okey. Jadi hamzah qata' ni, hamzah ni sama juga macam hamzah wasal, dekat pangkal halqum juga. Kemudian tekan, ada depan dia tu ada kaf sukun. Kaf sukun ni kita tekan dekat tempat keluar kaf, kita tekan bagi keluar angin sikit. Ak. Okey. Sikit je, jangan banyak. Ataupun ada setengah orang dia buat macam ni. Dia keluarkan, dia bukan keluarkan angin, dia keluarkan suara. Jadi tak boleh. Dia bukan huruf qalqalah. Dia nak keluarkan angin sahaja. Ak. Okey, boleh Bukan ak, bukan. Okey. Kemudian bar. Ra, kita berhenti dekat ra jadi sukun. Okey, faham Kita berhenti dekat ra jadi sukun. Sebelum ra ada baris fathah. Jadi kita berhenti dekat ra dia jadi tebal. Jadi macam mana kita nak bunyikan ra ni? Okey, cara dia kita getakkan hujung lidah kita sikit, 2 atau 3 getaran. Kemudian pangkal lidah kita angkat bagi tinggi. Okey, ni hujung lidah kita. Kita getakkan 2 atau 3 getaran. Kemudian pangkal lidah kita ini, belakang lidah kita ni kan, dipanggil pangkal. Pangkal lidah kita angkat bagi tinggi. Kemudian mulut kita muncung sikit. Jangan muncung banyak. Muncung sikit je. Nak bagi dia tebal kan? Sebab kita nak tebalkan ra. Akbar. Okey. Tulang sekali lagi. Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar. Okey. Seterusnya kita masuk pada rukun qauli yang kedua, iaitu berkaitan dengan suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ni, lagilah kita kena titik beratkan kesalahan-kesalahan yang biasa kita buat. Walaupun kesalahan kecil, kita patut elakkan. Sebab ia berada dalam rukun solat kita ni kan. Kita kena jaga-jaga. Kita kena betul dan tepat. Tapi kalau ia tak mengubah makna, tak ada apa. Cuma kalau yang mengubah makna tu, contoh seperti kita buang huruf, kita tambah huruf kan. Benda-benda yang macam tu dia akan mengubah makna Quran. Dia akan mengubah makna bacaan. Okay, jadi kita terus masuk pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama saya baca dulu, nanti saya akan terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. B. Kita tutup bibir kita ni bagi rapat. Okey, tutup bagi rapat dulu. Kemudian baru sebut B. Jangan bibir kita tak tutup rapat lagi kita dah sebut. Kalau kita sebut juga bibir kita tak tutup rapat, dia akan jadi macam mana? Semillah kan? Jadi kita sendiri tahu. Kita tutup bibir kita bagi rapat. Kemudian baru kita sebut B. Bukan B. B. Okey. Ba baris kasrah, B bukan B. Okey. Kemudian sin sukun, kita keluarkan angin. Sin sukun ni kita keluarkan angin. Kita kuatkan angin dia. Bis. Okey. Sebab sin ni dia ada sifat sofir. Sifat berdesir. Bis. Okey. Bismillah. Millah atas lam ada syaddah. Kita tekan dekat lam. Millah. Kemudian kita panjangkan 2 harakat sebab ada huruf mat. Walaupun tak ada pada tulisan, tetapi masih kekal pada bacaan. Ingat tadi ya? Itu point dia tu. Tulis. Kat rumah kalau ada pensel, memang ada pun kat rumah kan. Kalau tak ada tak tahulah. InsyaAllah. Ada kat rumah ada pensel, kita tulis poin-poin penting. Okey. Millah. Kita panjang 2 harakat. Kemudian hirra. Atas ra ada syaddah.
Okey, kita tekan dekat atas ra. Kemudian ra ni dia berbaris fathah. Jadi dia kena tebal. Macam yang saya abak tadi. Ra macam ni kita nak tebalkan dia. Kita getang hujung lidah kita sikit. 2 atau 3 getaran. Kemudian kita angkat pangkal lidah kita. Dan kita muncungkan mulut kita sikit. Hirra. Kemudian ada ha pedas. Ha pedas ni disukun. Ha pedas dia keluar dekat mana? Dia keluar dekat tengah halkum. Jadi kita kena sempitkan anak tekak kita sikit. Sempitkan anak tekak kita bagi bunyi pedas. Macam kita makan ramen kan sebelum ni kan. Ada yang pernah makan ramen dia tahulah. Tapi yang makan pedas pun sama ada bunyi dia macam tu juga. Lebih kurang lagu tu juga bunyi dia. Jenis macam okey boleh? Bunyi pedas. Okey. Jadi macam mana bunyi dia? Hirrah, roh, roh. Buka sikit. Roh, roh. Okey. Ma. Okey. Ma dia ada huruf mad alif. Jadi panjang 2 harakat. Mani, hirrahmani. Okey. Nirra. Sama juga ra baris fathah. Atas ra tu dia ada syaddah. Kita tekan dulu, kemudian baru kita tebalkan ra tu dengan cara kita getakkan 2 atau 3 getaran. Hujung lidah kita getakkan 2 atau 3 getaran. Kemudian pangkal lidah kita angkat bagi tinggi dan kita muncungkan mulut kita sikit. Rahim, rahim. Haim ha pedas juga, dia keluar dekat tengah halkum. Ingat kita sempitkan anak tekak kita bunyi macam pedas. Okey, saya minta maaf saya cakap laju sikit sebab masa pun memang tak mengizinkan saya untuk cakap lama-lama. Okey. Haim kita boleh panjang dengan 2, 4 atau 6 harakat. Tapi sebelum kita berhenti dekat mim ni, kita tutup dulu bibir kita. Haim, haim. Bagi rapat dulu. Haim. Kemudian nak dengung sikit. Sebab dia ada sifat ataupun gunnah asli, dengung asli yang ada pada mim. Di mana kalau kita tutup hidung kita ni, kita akan dapat sebut mim. Okey. Ada 2 ya. Ada 2 dalam Al-Quran. Ada 2 huruf dalam Al-Quran yang mana dia tidak lari daripada dengung, iaitu mim dan nun. Jadi kalau kita tutup hidung masa kita sebut mim dan nun memang tak dapat sebut. Jadi dia memang ada orang kata gunnah asli pada mim. Okey. Haim kita boleh panjang dengan 2, 4 atau 6 harakat. Tapi saya pilih 4 harakat. Kita pilih tengah-tengah lah kan. Okey. Jadi saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Harakat ni juga dia panggil harakat. Panjang ni juga dipanggil dengan harakat. Harakat boleh kira dengan jari. Kita buka jari kita dan kita tutup jari kita. Yang tu. Contoh rahim. Ya, itu 4 harakat. Jadi harakat ni diikut kepada kelajuan bacaan kita. Contoh kalau kita baca dengan laju. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira pun laju. Harakat kita kira. Tapi kalau kita baca slow, Bismillahirrahmanirrahim. Slow juga kiraan kita. Okey, boleh faham kat situ? Okey, kemudian kita terus masuk kepada ayat kedua. Saya baca dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Kita tengok Hamzah Wasal selepas ni ada lam sukun yang ada tanda. Jadi Hamzah Wasal dibaris dengan baris fathah jika depan dia ada lam sukun. Jadi kat sini saya nak bagi tahu yang kesalahan yang biasa orang buat, dia pergi qalqalahkan lam tu. Contoh alhamdu. Kan? Tak boleh. Kita kena letak dekat tempat makhraj dia dan kita jangan qalqalahkan dia. Okey. Alhamdu. Okey, kemudian ni tak ada masalah. Ha pedas. Ingat ha pedas bukan ha simpoi, bukan alhamdu. Hamdu. Okey. Lillah. Atas lam ada syaddah, ingat kita tekan. Kita tekan dekat atas lam dan kita panjang 2 harakat. Lillahi. Ra baris fathah, tebal. Cara macam mana kita nak tebal? Ingat ada 3 cara untuk kita tebalkan ra. Okey, yang bukan 3 cara, 3 point. 3 point yang kita kena tebal, yang kita nak tahu bila kita boleh tebalkan. 3 orang kata 3 point lah kan? 3 point lah. Okey, kita bagi 3 point untuk kita nak tebalkan ra ni. Point yang pertama, kita getakkan hujung lidah kita 2 atau 3 harakat. 2 atau 3 harakat. 2 atau 3 getaran. Allah Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian pangkal lidah kita angkat bagi tinggi. Okey, itu poin yang kedua.
Kita angkat pangkal lidah kita bagi tinggi. Dan poin yang ketiga, kita muncungkan sikit mulut kita. Minta maaf ya tuan-tuan, saya sebenarnya tengah berdebar-debar ni. Ikut kan tak boleh cakap macam ni. Minta maaf lah. Saya berdebar-debar sikit. Jadi tak bersedia lagi sebenarnya. Okey. Okey. Cuma bersedia sikit lah. Untuk kita prepare awal-awal. Okey. Okey, saya dah start pergi ke tempat lain. Okey, tak apa. Terus kepada point. Okey. Jadi, raw. Okey, raw. Kemudian, lepas daripada raw ada ba syaddah. Kita tekan dekat ba tu dan kita bariskan dengan baris kasrah lah kan. Rabbi, bukan rabbe, rabbi. Okey. Kemudian lepas hamzah wasal tu ada lam sukun. Jadi hamzah wasal ni tak baca sebab dia berada di tengah kalimah. Okey, kemudian kita fokus pada lam sukun. Kita terus pada lam sukun. Lam sukun ni kita tekan pada tempat keluar dia. Iaitu kita lencongkan sedikit lidah kita letak di belakang gigi. Kita nampak Okey, nampak ni? Gigi kita belakang ni. Kita lencongkan sedikit lidah kita. Rabbil. Okey. Ain. Di tengah halkum juga. Di tengah halkum juga macam tempat ha. Di tengah halkum. Bukan di hidung Di tengah halkum. Okey. Kemudian kita panjangkan dua harakat. Okey, kita panjangkan dua harakat. Alamin. Min. Okey. Masa kita berhenti dekat nun, kita jangan tutup bibir kita. Jangan tutup bibir kita. Okey, kita buka bibir kita, kemudian kita letak hujung lidah kita dekat tempat nun. Mana tempat nun? Dekat belakang gigi tu. Panggil tu langit-langit keras. Dekat dengan langit keras tu kan, dekat hujung langit-langit keras tu, nak masuk gigi tu kan. Atas gigi tu, atas gigi kacip tu atas tu kan. Situ. Min. Okey. Okey, jadi min kita boleh panjangkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Tapi saya nak ambil dengan 4 harakat. Kerana saya nak seragamkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ayat pertama tadi kita baca dengan 4 harakat. Maka seeloknya kita kena seragamkan kita punya mad arid di sukun kita. Kalau ayat pertama kita baca dengan 4 harakat, maka ayat yang lain pun kita baca dengan 4 harakat. Kalau yang ayat pertama kita baca dengan 2 harakat, maka yang lain pun kita baca dengan 2 harakat. Kalau yang ayat pertama kita baca 6 harakat, maka ayat yang lain pun 6 harakat. Seragamkan. Kalau nak rojak boleh, kalau kita nak campur-campur boleh. Kalau ayat pertama kita nak baca 2, ayat ke-2 kita baca 4 harakat, ayat ke-3 kita baca 6 harakat, tak jadi masalah. Tapi cuma risau. Kita risau sebab kita tak seragamkan kita punya bacaan kita. Jadi bila kita seragamkan bacaan kita, itu lagi cantik lah sebenarnya. Sebab kita nak fokus pada kecantikan bacaan kita. Okey. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ketiga. Saya baca dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Hamzah wasal. Selepasnya ada lam sukun. Lam sukun ni dia tak ada tanda. Tak kisahlah dia ada tanda sukun ataupun tak ada tanda sukun. Kita tetap bariskan hamzah wasal ni dengan baris fathah. Okey. Kemudian atas ra ada syaddah, kita tekan dan kita tebalkan dia. Macam saya cakap tadi, ada 3 poin untuk kita tebalkan dia. Poin yang pertama, kita getarkan hujung lidah kita sebanyak 2 atau 3 getaran. Kemudian kita angkat pangkal lidah kita yang belakang tu dan kita muncungkan sikit mulut kita. Ar-Rahman. Ha pedas. Ingat, ha pedas keluar di tengah halkum. Kita sempitkan anak tekak kita sikit. Ma, panjang 2 harakat. Nirra. Atas ra ada syaddah. Okey. Atas ra ada syaddah. Kita tekan nirra. Kita nak 2 atau 3 getaran sahaja. Kemudian kita angkat pangkal lidah kita yang belakang dan kita muncungkan sikit mulut kita. Nirrahim. Haim. Ha pedas keluar di tengah halkum. Jadi kita sempitkan anak tekak kita sikit. Haim. Bunyi macam pedas. Kalau kita tak ingat bunyi macam mana, bunyi macam pedas. Okey. Haim kita boleh panjangkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Tapi saya nak ambil dengan 4 harakat kerana nak seragamkan dengan ayat sebelumnya tadi. Ayat sebelumnya tadi kita baca dengan 4 harakat. Maka ayat yang ni saya nak baca dengan 4 harakat sebab saya nak seragamkan bacaan. Okey. Kita ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, seterusnya ayat yang keempat.
Maliki yaumiddin. Okey. Ma. Kita tutup bibir kita bagi rapat. Kemudian baru kita sebut ma. Ada huruf mad alif. Kita panjang dua harakat. Ma. Maliki. Yaumi. Waw sukun sebelumnya huruf berbaris fathah. Jadi waw ni kita baca dengan lembut. Waw ni kita baca dengan lembut. Kita baca dengan lembut. Macam mana kita nak baca dengan lembut? Kita baca ya, lepas kita sebut ya, kita muncungkan mulut kita. Yaumi. Okey, boleh jangan kita baca keras. Contoh macam bacaan macam ni. Dia tak ada pun. Kalau ada rembat tolong perbetulkan dia lah. Okey. Contoh bacaan yang keras. Bacaannya yaumi ditekan. Tak boleh. Dia kena lembut. Okey. Yaumi. Okey. Atas dal ada syaddah. Kita tekan dekat atas dal. Kita tekan dal sebab dal ada syaddah. Middin. Okey, tempat keluar dal kat mana? Kita tengok dekat gambar rajah ni. Hujung lidah kita letak di antara gigi dan gusi. Dua-dua kena. Gigi kena, gusi kena. Dal. Dia bukan letak dekat gusi saja. Dia kena dekat dua-dua. Middin. Kalau dia letak dekat gusi saja, bunyi dia keras sikit. Kan? Bunyi dia agak keras sikit. Okey. Jadi kita kena berlatih lah kan. Kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey. Kemudian din kita boleh panjangkan dengan 2, 4 atau 6 harokat. Okey. Jadi saya nak ambil dengan 4 harokat saja sebab kita nak seragamkan dengan ayat sebelumnya tadi. Middin. Okey. Saya baca balik. Maliki yaumiddin. Okey. Seterusnya ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ya, atas ya tu ada syaddah. Kita tekan dekat atas ya. Iya, jangan panjang jangan iya tak boleh. Kita tekan dengan kuat. Syaddah kita tekan dengan kuat. Iya, kita angkat kita punya tengah lidah kita. Tengah lidah kita angkat bagi tinggi. Dan kita tekan dekat ya tu. Kemudian kita panjangkan ya dengan 2 harakat kerana ada huruf mad depan dia. Iyyaka na'budu. Du jangan panjang. Wa iya. Sama juga macam tadi. Macam ya tadi kan. Okey. Atas ya tu ada syaddah. Kita tekan dengan kuat. Kemudian tengah lidah kita angkat bagi tinggi. Kita panjangkan dengan 2 harakat. Wa iyyaka. Okey. Kemudian nasta'in. Sin sukun. Kita keluarkan bunyi angin. Kita keluarkan bunyi angin dengan kuat. Nasta'in. Jangan tekan lama sangat. Tak boleh. Tekan sekadar bagi bunyi angin tu kedengaran kuat. Nasta'in. Ain boleh dipanjangkan dengan 2, 4 atau 6 harokat. Saya nak ambil dengan 4 harokat sahaja sebab kita nak seragamkan dengan ayat sebelumnya tadi. Okey. Jadi kita ambilkan satu ayat lagi kan? Masa pun dah tak cukup dah. Lagipun saya ni first time. Saya bukan first time dekat depan orang. Itu lagi tak pernah. Yang ni saya first time dekat FB. Lagilah saya punya bentar. Okey, satu ayat lagi kita akan habiskan insya-Allah. Okey. Saya baca dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Hamzah wasal dibariskan dengan baris bawah jika huruf ketiganya berbaris bawah. Okey, boleh faham? Ihdina bukan bukan ih. Okey. Nasri atas sad ada syaddah. Kita tekan dekat atas sad. Kemudian sad dia punya tempat keluar huruf dia dekat kita angkat pangkal lidah kita bagi tinggi dan kita rendahkan pangkal lidah kita macam ni. Okey, boleh nampak Nasri, tapi tak perlu muncung. Jangan muncung. Dengan nasri, tak boleh. Nasri mulut kita normal je, biasa je. Nasri. Kemudian ra ra baris fathah kita tebalkan dia dengan cara kita getarkan 2 atau 3 getaran, kemudian kita angkat pangkal lidah kita yang belakang dan kita muncungkan sedikit mulut kita. So ra baris pula. Ra dia kita panjangkan dengan 2 harakat.
kerana ada huruf mat alif. Siratal, ta macam mana kita nak sebut? Ta kita angkat keseluruhan lidah kita ke langit-langit, bagi rapat, kemudian kita sebut ta. Okey. Kemudian ada lam. Lam sukun. Lam sukun kita senyum balik. Ta tebal, lam sukun ni dia nipis. Qal. Okey boleh? Qal. Okey. Kita senyum balik, kita tarik balik. Mustaqim. Sama juga mu, kita muncung, mu. Kemudian sin sukun kita tarik balik. Mustaqim. Qim, qaf. Pangkal lidah kita letak di langit-langit lembut, bagi keras, kita bagi ketat, jangan bagi longgar. Jangan bagi longgar, sebab kalau longgar dia akan jadi khim. Okey. Qim kita panjangkan dengan 2, kita boleh panjang dengan 2, 4 atau 6 harakat. Okey. Tapi saya nak ambil dengan harakat kerana nak seragamkan dengan ayat sebelumnya. Okey, saya ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, jadi sampai situ dulu. Sampai ayat yang ke-6 dulu saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi saya harap, saya mohon maaf atas segala kesilapan bicara saya, sebab lagipun saya ni first time ceramah dekat FB depan orang lagi tak pernah. Ada dengan budak-budak tahfiz je pernah. Okey. Jadi saya minta maaf atas bahasa saya yang kadang-kadang orang kata tak terjangka keluar. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datangnya daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.